Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam siri-siri Asmaul Husna, dan kita telah sampai kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mani'. Al-Mani', iaitu Allah yang Maha Menegah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Menegah. Okey, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam siri Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala, nama Allah adalah Al-Mani', iaitu Allah yang Maha Menegah. Menegah apa? Menegah tiga perkara. Menegah tiga perkara demi kebaikan manusia. Sama ada manusia itu memahami ataupun tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menegah tiga perkara demi kebaikan manusia, sama ada manusia itu faham ataupun tidak. Sebab itu ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma a'tinal qudrah 'alal 'ata' wamna' an-su'a wal bala' ya rabbal alamin. Okay, maksud dia, wahai Tuhan kami, Engkau tiada sesiapa yang menegahkan bagi sesuatu perkara yang Engkau berikan. Tak ada siapa dapat menegah sesuatu yang Allah nak berikan. Dan tiada sesiapa pun yang dapat memberi bagi sesuatu yang Engkau tegahkan. Tak ada siapa yang dapat memberi bagi apa yang Allah Subhanahu wa taala tegahkan. Wahai Tuhanku, berikan kami keupayaan di atas pemberian, dan tegahkan kami daripada kejahatan dan balak bencana ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Nabi sebut nama doa tu, Allahumma la mani'a lima a'taita. Allah al-mani'. Okey, kita tengok tiga-tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala al-mani', Allah tegah kepada kita manusia itu. Yang pertamanya Allah tegah ada beberapa pengetahuan daripada manusia itu dapat tahu. Ada beberapa pengetahuan yang manusia itu dapat tahu. Beberapa pengetahuan Allah tegah. Okey, ada 7 perkara. Ada 7 perkara yang Allah tegah daripada manusia itu faham, daripada manusia itu dapat mengetahui rahsia-rahsia itu. Okey, apakah yang Allah tegah dari sudut pengetahuan itu? Yang pertamanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tak bagi tahu bagaimanakah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia pun takkan mampu berfikir macam mana zat dan bentuk Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab itu Nabi sebut bahawa fikirlah, tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah anda kata ada setengah-setengah ustaz yang mengajar tentang zat Allah, kan, ada setengah ustaz kalau kita tengok kat YouTube contohnya, kan, Allah tu duduk macam kita duduk macam ni kita duduk, maha suci Allah daripada berupa macam manusia. Anda katakan walaupun dalam ayat Allah ada menyatakan bahawa yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah macam tangan mereka, jadi setengah-setengah ustaz tu kata ni tangan macam kita, tangan macam ini nah. Maha suci Allah daripada macam kita. Allah tu kita takkan mampu. Allah sembunyikan pengetahuan macam mana zat Allah Subhanahu wa taala tu. Ada yang mengatakan Allah mendengar ni telinga macam kita ni, telinga macam kita ni. Kalau ada yang ustaz-ustaz mengajar demikian, maka hendaklah kita jauhi, sebab memang itu benda yang Allah tegah daripada pengetahuan kita. Kalau betul tangan Allah tu macam tangan kita, sudah tentu Nabi telah ceritakan benda tu. Sudah tentu Nabi telah memberitahu kepada kita, sebab Nabi yang lebih mengetahui mengenai ketuhanan. Tapi Nabi tak pernah cerita pun. Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang serupa dengan makhluk itu. Jadi zat Allah, kita jangan fikir tentang zat Allah, macam mana rupa Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab itu di syurga besok, ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan makhluk-makhluknya, ketika itu
nikmat yang paling besar penduduk syurga bukan makan durian kat sana bu, kan? Bukan makan makanan yang sedap-sedap, kan? Nikmat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar besok kita di syurga. Tuhan yang kita sembah, yang kita berpuasa kerana Allah itu, yang kita berbuat baik kerana Allah itu, kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling besar. Di dunia tak, kan? Ada orang cuba menggambarkan zat Allah. Tuhan ni banyak kerja. Mana cukup tangan dia dua, buatlah tangan 6. Satu, tengah satu, bawah Tuhan. 6 tangan Tuhan. Maha suci Allah. Allah sebut subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada benda syirik atau benda yang menyekutukan Allah itu. Yang kedua, disembunyikan daripada mata kita, pemandangan kita, banyak benda-benda yang gaib. Banyak benda-benda yang gaib. Para malaikat, kita tak nampak malaikat, tapi malaikat itu ada. Dalam Al-Quran Allah sebut pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhanmu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan ke atas semuanya sehingga terbit waktu fajar. Malaikat ditutup ni dalam mata kita ni, kan? Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain, jin kan. Ada setengah orang boleh nampak jin, tapi ramai yang tak nampak. Hijab mata ni ditutup ni. Kalau kita nampak, mungkin kadang-kadang kita takut, kan? Kalau nampak mungkin kita rasa macam seram lah, kan. Tapi Allah tutup di mata kita ni benda-benda gaib ni. Macam tu juga dengan alam-alam. Sebab alam-alam di sekeliling kita ni banyak alam yang kita tahu ataupun kita tidak ketahui. Sebab tu dalam Quran Allah sebut alhamdulillahi rabbil alamin, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sekalian alam. Setiap jengkal daripada bumi ni ada makhluk dia. Kan, makhluk-makhluk yang kecil-kecil, kan, yang kita tak tahu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Ni setiap jengkal daripada alam ini. Itu benda gaib. Sebab tu dalam Quran Allah mengatakan bahawa antara orang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Alam kubur disembunyikan kat mata kita. Disembunyikan kat mata kita. Ada alam kubur ditunjukkan kita, kan? Seksa kubur dalam kubur, ada seksa kubur atas kubur. Masuk jenazah petang malam kejap lagi maghrib naik. Datang malaikat. Ni kenapa ni solat subuhnya? Maaf malaikat, tengok bola malaikat. Tengok bola ya sampai lewat subuh. Mari sebat sikit. Zaz. Okay. Kalau seksa kubur atas kubur, tuan-tuan sekalian ya. Ya saya restu ni 10 tingkat tak ada lift, penuh. Penuh. Kan? Itu benda gaib disembunyikan dalam mata kita ni. Dan memang kebaikan kalau benda gaib ditunjukkan, kita tak boleh buat benda lain. Malaikat kalaulah dinampakkan mata kita, sekali majlis ilmu 70,000 malaikat ada. Sesak kita. Sesak kita ni. Tapi tak nampak dalam mata kita ni. Ni ada benda Allah Al-Mani', Allah sembunyikan pengetahuan tu ataupun penglihatan tu daripada mata manusia tu. Yang ketiganya, apakah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada kita? Yang ketiganya iaitu tentang kematian kita. Kematian Allah Subhanahu wa taala sembunyikan tarikh dia, tak tahu. Kan? Kita tak tahu bila kita mati, kita tak tahu di mana kita mati, tak tahu. Yang boleh kita cuba usahakan bagaimana. Itu boleh usahakan. Kita tak tahu bila, kita tak tahu di mana. Yang boleh kita usahakan bagaimana kita mati. Mati dalam keadaan beriman ataupun tidak, boleh cuba usahakan. Mati dalam keadaan mentaati Allah, boleh usahakan. Hari ini ada orang yang mati dalam perjalanan ke Mekah, ada orang yang mati dalam perjalanan ke disko, ada kan? Ada orang mati dalam perjalanan ke majlis ilmu, ada orang mati dalam perjalanan ke konsert-konsert. Ada orang mati aksiden dalam keadaan nak pergi ziarah ibunya. Ada orang yang mati dalam keadaan yang nak bergaduh dengan orang, aksiden. Kita boleh usahakan bagaimana. Di mana dan bila kita tak tahu. Allah sembunyikan. Kalaulah Allah tunjuk waktu mati kita, tuan-tuan sekalian,
Tahu ni kita meninggal ni katakanlah pada satu hari raya, saya rasa daripada sekarang ni tak mampu nak makan dah, gigit tak mampu nak makan dah. Alah, doktor kata kan, kadang-kadang ada orang keliling kita, doktor kata ini ni dalam 6 bulan lagi nak meninggal, doktor kata kan, belum putus pun lagi, doktor kata pun tak lalu makan, hari-hari bergelindangan air mata, jumpa orang minta maaf lah ya, makan pun tak lalu. Lama-lama bukan mati sebab sakit tu, sebab kering tak makan. Baru doktor kata, jadi Allah sembunyikan tarikh mati tu rahmat bagi kita. Kita boleh tetap boleh makan dengan nikmat, lazat, kita boleh menghayati dan menghargai hidup kita. Kalau mati dia beritahu, oi, takutlah orang tu. Okey. Yang keempat yang disembunyikan dalam diri kita, dalam hidup kita ni adalah rezeki kita. Rezeki rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh kita usaha. Sebab usaha tu mendatangkan pahala. Usaha tu mendatangkan pahala. Usaha buat macam ni tak berjaya, usaha buat macam ni tak berjaya, usaha buat macam ni tak berjaya. Ya, kita gagal dalam bisnes itu dan ini. Tapi setiap kali gagal itu Allah tulis pahala. Pahala mencari rezeki yang halal. Pahala. Tak sia-sia. Rezeki Allah Subhanahu wa taala sembunyikan berapa banyak rezeki kita ada. Orang hari ini meninggal, rezekinya tu memang cukup habis dah, sampai tempoh dah habis dah. Kita tak usah rusing pasal rezeki. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Kita duduk dekat pulau, ada rezeki makan. Duduk atas langit naik kapal terbang, ada makan. Kadang-kadang asyik keluar makan air, kau terbang atas tu kan. Ada je rezeki, mana-mana pun ada je rezeki. Ni rezeki Allah sembunyikan. Yang disuruh kita usah cari. Jangan rungsing pasal rezeki. Rezeki itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang yang kita risaukan benda yang kita cipta sendiri. Nanti susah ni, tak ada projek ni macam mana ni, nanti kena halau di rumah macam mana ni, nanti kita kena tarik macam mana. Benda yang kita cipta sendiri, benda itu merungsingkan kita. Sedangkan rezeki itu kalau keperluan kita Allah akan sediakan. Tapi kita nanti kena tarik, kita kena tarik adalah kita kecil. Habis kita kecil, tu tamak namanya kan. Kita pula banding. Tapi kita punya keperluan kita ada, insya-Allah ada, keperluan itu ada. Nanti rumah kena lelong, ya rumah kena lelong. Nanti duduk rumah sewa, ya rumah sewa tetap rumah juga. Allah bagi rezeki untuk ada sewa rumah itu. Walaupun kita rasa tamak, bukan milik kita. Pada sumber pun bukan milik kita, pun milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat rezeki kita. Yang kelima, yang disembunyikan dalam diri kita, jodoh kita. Jodoh Allah SWT sembunyikan. Ada orang tu bergaduh bagi nak rak bergaduh semua. Bergaduh je, tapi tiap-tiap tahun lah beranak je kan. Ada orang senyap, pun tidak, pun tidak, tentu bercerai. Ada juga kan. Jodoh milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu kakak sekalian, jodoh tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita buat jaga. Kita nak pening dengan laki kita, nak bergaduh dengan laki kita, kalau dah ditakdirkan jodohkan kita tu memang jodoh kita sampai akhir hayat itulah jodoh kita. Lebih baik daripada bergaduh manjang, kita bina kebaikan. Dan memang jodoh tu kalau bergaduh pun takkan berpisah. Memang jodoh tu telah ditetapkan. Kan? Sebab jodoh ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau juga, nanti abang sengih lah ni kalau juga ada jodoh lain, jodoh lagi contohnya kan. Halang macam mana? Saya ada satu orang Tok Imam, tukang menikahkan orang. Ni cerita betul ni kan? Tukang menikahkan orang. Ke mana-mana suami dia menikahkan orang, isteri dia akan ada di sebelah. Menjadi security guard di situ kan. Memang jaga sampai komplek. Memang menikahkan orang, dia kerja imam menikahkan orang. Memang balik memang saja dekat rumah. Pukul 5 petang memang ada kat rumah lah. Dan pergi pun memang isteri mengikut je isteri dia. Baru-baru ni kahwin lagi, keluarga dia boleh berbual dengan saya, kami pun pelik bila masa dia cari masa tu boleh tu. Padahal isteri mengekor bukan main gitu. Jodoh kadang-kadang orang bising-bising, ada orang kadang-kadang mulut je bising, kahwin nak kahwin tak kahwin pun kadang-kadang kan. Ada juga kan. Jodoh Allah sembunyikan daripada pengetahuan manusia. So jodoh pelihara, jaga. Bergaduh bagi nak erak pun, kalau jodoh kita kekal, kita tetap macam tu, baik kita bina kebahagiaan daripada membebel kan. Bina kebahagiaan. Dan memang jodoh macam tu, panjang macam tu.
Kemudian yang ke bawah, yang keenam, yang disembunyikan kepada kita ni adalah takdir. Ketentuan. Sama ada baik dan buruk disembunyikan daripada kita. Kita tak tahu. Selepas ini apa akan berlaku kepada kita, kebaikan atau keburukan, wallahu a'lam. Ada orang yang jaga bawa kereta tu 40 km sejam, cermat aja. Masuk betulkan cermin, memang pemandu berhikmah lah betulkan cermin, pasang tali pinggang kan, tengok cermin kanan, tengok cermin kiri, test apa nama signal tet oh hidup ni, tet hidup ni kan. Bawa pelan berhati-hati, boom, orang langgar. Cermat macam mana pun orang lah pula langgar. Ada takdir. Sebab itu Nabi mengajar kita minta kepada Allah takdir yang bagus. Kena minta. Macam mana doa dia Ustaz? Bahasa Melayu pun tak apa. Saya selalu cakap, bahasa Melayu pun boleh. Allah tu dipuja dan dipuji pada setiap masa dan setiap bahasa. Ya Allah, takdirkan aku dengan takdir yang baik ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu. Ada orang kadang-kadang mak rempit, bawa motor, ya Allah, kalau ikut akal kadang-kadang kan memang bahaya lah. Tapi tengok bahagia je dengan motor dia. Daripada tahun lepas lagi dia mencilok motor, ngeng sana, ngeng sini, kita yang sakit jantung kena ngeng dengan dia kan. Ada orang yang cermat, kena insiden pula. Takdir disembunyikan pada kita. Sebab apa? Untuk kebaikan kita. Kita tak tahu, biar kita berusaha. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apakah Allah Al-Mani', Allah yang maha menghalang tu, dia halang pengetahuan daripada kita tentang hari kiamat. Hari kiamat pun sama. Hari kiamat disembunyikan tarikh dan waktunya bila. Sehingga Nabi SAW juga tidak mengetahui bilakah hari kiamat itu akan berlaku. Ini Allah Al-Mani', Allah Subhanahu Wa Taala menegah, Allah tegah satu pengetahuan tu daripada kita tahu. Supaya apa? Kadang-kadang kita tak faham. Manusia ni kan pengetahuan dia agak terhad. Kalau didedahkan takut tak faham. Ada orang pernah bercerita, saya wallahu alam, tahu ke tak, betul ke tak tahu. Ada orang yang kadang-kadang jadi tak betul setelah diperlihatkan benda-benda gaib dalam hidup dia. Kan? Tak betul. Diperlihatkan tu, betul ke dia diperlihatkan benda gaib ke tak, wallahu alam. Tapi jadi tak betul. Mengikut cerita orang-orang sekelilingnya, dia diperlihatkan benda-benda yang gaib ini. Ada orang kadang-kadang macam tu sebab tak mampu. Kita tak mampu nak faham benda tu. Benda apa ini? Kan? Satu benda yang kita tak mampu nak faham. Pening kepala kita. Betul Allah SWT sembunyikan benda ni. Itu semua atas rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani'. Al-Mani', Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menegah, Allah tegah pengetahuan itu daripada kita bangsa manusia. Kemudian yang keduanya, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani', Allah yang maha menegah ini kan? Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala boleh tegah mana-mana nikmat untuk sampai kepada diri manusia. Mana-mana nikmat mana-mana nikmat Allah boleh tegah. Kita kena tahu dulu apakah maksud nikmat. Nikmat ni bahasa Arab bahasa Arab. Nikmat ni bahasa Arab. Nikmat ni maksudnya ma yataladzadzul insan. Apa yang memberi kesedapan kepada diri manusia. Itu nikmat. Apa yang memberi kesedapan kepada manusia itu adalah nikmat. Tak semestinya nikmat di benda-benda besar. Hari ini kita dapat berdiri, boleh baring, boleh duduk, itu juga satu nikmat yang besar sebenarnya. Saya ada satu orang sahabat, satu orang kawan, dia diuji dengan penyakit buasir. Dia kata, Ustaz, barulah saya tahu buang air mencangkung ni nikmat rupanya. Dia tak boleh mencangkung kan? Benda buang air itu berdiri. Rupanya kita buang air cangkung tu nikmat kan? Tu sekecil benda tu. Sekecil benda tu. Kan? Ma yatalazzazul insan, apa yang menyedapkan manusia itu adalah nikmat. Kita boleh memandang ni nikmat ni, kita boleh memandang ni pada hari ni kan. Kita boleh, hidung kita ni boleh sedut nafas dengan bagus. Serot kita sebut kan. Maknanya nikmat. Cuba hari ni tersumbat hidung tak selesa kita. Sumbat hidung tak selesa. Cuba hari ni mata sakit mata, tak selesa kita. Kan? Cuba hari ni kita punya lidah kena ulcer, tak boleh nak makan, tak rasa nikmat kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu sediakan benda yang zahir-zahir. Makan, mata, telinga, hidung, kita punya nafas ni. Tapi nikmat memberi kelazatan kepada manusia, tak semua manusia dapat.
Ada orang yang ada mata boleh memandang pun dia tak rasa nikmat dalam mandang. Dia memandang hanya benda yang jahat-jahat saja, memandang benda yang salah-salah saja. Maknanya mata tu tak beri nikmat pada dia. Pandang isteri, asyik nak cari salah isteri je. Ada je benda tak kena pada isteri. Ada orang jenis macam ni. Jadi Allah menghalang nikmat tu sampai pada dia tu. Ini Allah Al-Mani'. Dia pandang suami dia, asyik pandang benda tak cukup, asyik pandang benda salah je. Maknanya memandang tu tak ada nikmat bagi dia tu. Kenapa perlu nak memandang benda yang salah-salah dan benda yang mengaibkan atau benda yang buruk-buruk, padahal banyak lagi benda yang bagus-bagus kita boleh pandang. Ini ada orang yang Allah bagi sediakan yang zahir-zahir ni Allah sediakan, tapi Allah halang nikmat tu daripada diri dia tu. Telinga, ada orang yang tak dapat nikmat dengan telinga ni. Allah jadikan pendengaran kita nikmat ni. Kita boleh dengar bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian tu nikmat. Bunyi burung, bunyi angin, bunyi nikmat ni. Nikmat sebenarnya bunyi ni. Kita dapat dengar benda-benda yang cakap ni, bunyi ni, benda tu nikmat. Tapi ada orang yang suka dengar benda-benda yang tak bagus. Dia memilih untuk dengar benda tak bagus. Dengar benda mengumpat, dengar benda mengata orang. Akhirnya apa, hatinya sentiasa dalam keadaan sangka-sangka. Sebab biasa dengar benda tak baik. Mana Allah tarik nikmat telinga ni. Telinga nikmat di telinga ni. Lidah sama juga. Lidah ni Allah jadikan dia ada, dia panggil apa? Ada rasa dia kan. Ada orang panggil apa? Taste bud dia kan. Ada rasa dia. Tapi rasa ni ada orang yang rasa dia tak mau menikmati. Allah halang dapat nikmat. Makannya bagus-bagus tapi tak mendatangkan nikmat bagi dia. Makannya dengan memaki-maki makanan. Ada orang memaki-maki makanan. Jadi Allah sediakan zahir-zahir bagi kita, tapi nikmat tak semua orang dapat. Sebab tu kita lihat sejarah Fir'aun. Apa kurang Fir'aun? Dengan bangunan-bangunan yang luar biasa hebat, dengan kekuasaan-kekuasaan, apa nak semua dapat. Nak makan, nak apa, nak perintah, semua dapat. Tapi hati itu bengkak aja sebab tidak beriman. Makan pun tak rasa selesa, tidur pun tak rasa nyenyak sebab dia menyangka ada budak yang akan merampas kekuasaan dia. Akhirnya tak rasa nikmat dalam hidup dia tu. Sebab itulah macam mana cara Allah Al-Mani' supaya tak halang nikmat kepada kita, hendaklah kita sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apabila kita buat benda mungkar, benda engkar, kita takkan dapat nikmat tu, takkan dapat. Nikmat hidup tu takkan dapat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan benda maksiat ubat bagi hati. Allah tak pernah jadikan benda-benda mungkar ubat bagi hati. Allah tak pernah jadikan benda-benda berdosa ubat bagi hati. Orang yang berdosa, hati dia tak akan rasa nikmat dalam kehidupan tu. Itu yang tak tenang kan. Padahal rumahnya besar, keretanya besar, isterinya besar, serba-serbi besar kan, tapi tak pernah rasa nikmat kan. Tapi orang kalau beriman, nikmat tu sampai kat dia. Nikmat tu sampai itu. Nikmat tu yang penting tu untuk sampai kat kita tu. Allah Al-Mani', Allah yang Maha menegah. Allah boleh tegah benda tu daripada sampai kepada kita tu. Ada Allah Al-Mani'. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiganya Allah Al-Mani', Allah yang menegah. Allah yang Maha menegah kan. Okey. Dalam hidup kita ni, kalau kita mau meneliti kan, dia penuh dengan benda-benda yang boleh memudaratkan. Penuh dengan benda-benda yang memudaratkan. Cuba kita bayangkan, tapi jangan rasa takut pula takut pula kan, semua mati takut kan. Kita duduk di sini pun penuh dengan benda-benda yang memudaratkan. Katakanlah tiba-tiba atas ni runtuh ke kan. Nampak tak? Kan? Katakan tiba-tiba apa? Kan? Short ke apa-apa benda-benda ni kan. Benda-benda memudaratkan. Kan? Saya mula-mula sekali sound system ni digantung sini ni, saya tengok nasib baiklah meja ustaz ni kat belakang sikit, dia kata. Okey. Entah kekuat, entah ketidak kan. Tapi Allah Al-Mani', Allah yang Maha menegah ni, Allah boleh menegah bahaya dari datang kat kita. Allah boleh tegah bahaya daripada datang kita. Sebab itulah minta keselamatan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita kena berusaha untuk jaga keselamatan. Rumah kita kunci dengan bagus,
kereta kita kunci dengan bagus, tapi sebelum tinggalkan kereta, tinggalkan rumah, minta kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Kan? Dah hafal ke doa tu? Boleh hafal kan? Kalau tak hafal juga dalam Melayu pun tak apa. Ya Allah yang beri keselamatan, hidupkan kami dalam keselamatan ya Allah. Kalau Allah tak tegah bahaya daripada datang pada kita, bahaya boleh datang bila-bila. Tengok sejarah, tengok kita punya keadaan hidup sekeliling kita. Mana tempat yang paling selamat? Mana tempat paling selamat? Ada orang kata dalam rumah sendirilah. Ada orang yang kena bunuh dalam rumah sendiri, ada. Kan? Ada orang kena dalam rumah sendiri. Mana tempat paling selamat? Kan? Katakan di tengah orang ramai, ada orang yang kena ragut di hadapan orang ramai. Maksudnya apa? Yang beri keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita. Sebab hidup kita ni memang ada bahaya-bahaya yang ada di sekeliling. Dan syaitan itu sendiri memang nak memudaratkan kita. Syaitan tu kan nak memudaratkan kita. Kan? Kalau dia kata tak dimudaratkan dalam bentuk yang bisikan-bisikan, kadang-kadang dalam bentuk yang zahir-zahir. Dia boleh menjelma dalam zahir-zahir, benda yang zahir ni. Rumah kita duduk seorang-seorang, tiba-tiba bunyi orang ketuk kan. Tok 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 kan. Kita pula tu mungkin terdengar pula tu, ataupun dengar orang bercakap-cakap kan. Dia tak nak mudaratkan di sudut yang bisikan-bisikan, dia cuba dia terjemah di sudut zahir-zahir ni. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kakak rahmat Allah sekalian kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menjaga memelihara keselamatan kepada kita, Allah tegah, Allah tidak izinkan benda-benda buruk tu berlaku kepada diri kita tu, kan? Allah tidak izinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali cuba diracun. Berapa kali cuba diracun. Tapi setiap kali diracun maka tidak ada memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagai penutup dia, insya-Allah mudah-mudahan kita tahu Allah Al-Mani', Allah yang Maha menghalang itu, kan? 3 benda yang Allah halang. Lepas tu pengetahuan, yang keduanya nikmat daripada sampai, dan ketiga bahaya-bahaya daripada sampai. Kita minta kepada Allah Al-Mani' untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita benda yang terbaik dan sepatutnya, dan menghindarkan kita benda-benda bahaya, insya-Allah.